Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana masih lagi sudi bersama-sama saya dalam rancangan Motivasi Pagi. Kita masih lagi membincangkan tentang topik karisma dan membina daya pengaruh. Sebenarnya, jika kita cari daya pengaruh di luar, mungkin ada tetapi sukar. Sekarang kita mahu daya pengaruh yang terbina dari dalam jiwa kita, dari dalam diri kita. Apabila kita bercakap tentang membina karisma dalam jiwa, maka tidak lain dan tidak bukan kita perlu pertama meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan percakapan-percakapan tentang Allah, bercerita tentang kebesaran Allah, membina keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Ini sangat-sangat penting tuan-tuan yang mulia. Dan berfikiran positif. Fikiran yang positif menentukan kita juga akan menjadi orang yang positif. Fikiran yang positif menyebabkan tindakan kita juga positif. Di rumah kita, kita bersangka baik, berbincang tentang perkara yang baik, bercakap tentang perkara yang baik. Kesannya, kebaikan akan datang dalam rumah tangga kita. Di pejabat kita juga sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita bercakap tentang perkara yang baik-baik, yang positif. Kita bincang bagaimana keadaan, produktiviti dan sebagainya dapat kita tingkatkan. Bagaimana keadaan kehidupan kita, status quo ataupun status semasa kita. Mungkin belum lagi memuaskan hati kita. Maka kita setkan satu ketetapan ataupun target yang lebih tinggi. Dengan target itu, maka kita akan mula keluar daripada kepompong. Keluar daripada tempurung. Seekor katak yang sudah lama berada di bawah tempurung. Tidak pernah memikirkan perkara yang lebih besar, yang lebih luas sebenarnya. Di dunia luar sana banyak lagi kebaikan. Tetapi bagi katak ini yang sentiasa terkurung di bawah tempurung, tidak pernah nampak dunia yang lebih luas. Pada sangkaan katak ini, itulah dunianya yang tertutup, yang sangat terhad. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga kita. Bagaimana kita dapat mengubah sempadan pemikiran kita? Dengan mengubah sempadan pemikiran, jiwa kita terbina. Minda kita terbina. Fikiran kita lebih terbuka kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin inovasi ataupun perkara yang berkaitan kreativiti tidak pernah kita temui di dalam negara kita, maka kita usahakan bagaimana teknologi ataupun kebaikan yang lebih baik daripada negara luar kita dapat ubah suai dan gunakan dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya untuk mengubah minda kita, untuk mengetahui lebih banyak maklumat, kita banyakkan membaca. Mungkin kita selama ini beralasan kesibukan kerja menyebabkan kita memang tidak ada masa untuk membaca. Saya sendiri merasai sangat sukar untuk mencuri masa untuk membaca buku-buku. Walaupun saya sendiri membeli banyak buku-buku, bahan-bahan bacaan, majalah-majalah, buku-buku motivasi banyak saya beli, tetapi sangat sukar untuk mencari masa untuk membaca. Jadi dengan cara ini kita pilih satu masa, mungkin 10 minit setiap hari, dan letakkan buku di tempat yang mudah dicapai. Jika kita ada perpustakaan di dalam rumah, mungkin kita beralasan, saya tidak ada masa untuk pergi ke perpustakaan di rumah pun. Apakah lagi untuk bercakap tentang perpustakaan di luar rumah, perpustakaan awam. Jika kita biasa bersantai di depan televisyen, di atas sofa, maka kita letakkan satu buku di tepi supaya tidak ada alasan untuk kita tidak memegang buku dan membacanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata kita mahu menjadi orang yang terbina jiwanya, terbuka mindanya. Minda kita terbuka dengan banyak membaca. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan saya tidak ada masa untuk membaca. Kalau kita sentiasa berada dalam kereta, banyak masa dihabiskan di dalam kereta, letakkan satu buku kecil di dalam kereta kita. Sementara menunggu isteri kita membeli belah dan sebagainya, mungkin kita tidak mahu menyibukkan diri dalam suasana yang hingar-bingar di pusat membeli belah. Sementara menunggu isteri, kita boleh baca 2-3 muka surat. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita sudah banyak membaca, itu sebenarnya sudah baik, tetapi belum mencukupi. Kerana karisma kita tidak ada orang tahu. Kita sudah ada karisma, sudah ada ilmu, sudah ada pengetahuan, sudah ada teknik untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada bacaan kita tadi, tetapi orang tidak tahu. Jadi caranya yang paling mudah, yang lebih mudah yang kita boleh aplikasikan ialah dengan kita kongsikan apa yang kita baca dengan seramai mungkin orang. Dan pada zaman internet ini, zaman Facebook, tidak ada masalah. Ada sahaja ilmu pengetahuan yang kita baca, kita tulis dalam blog. Kalau tuan-tuan, puan-puan belum ada blog peribadi, saya cadangkan. Kita buka blog yang percuma, tidak perlu bayaran apa-apa pun. Menggunakan
laman-laman yang percuma. Setiap hari kita kongsikan hasil pembacaan kita. Tujuannya, tuan-tuan dan puan-puan, bukannya untuk riak, bukannya untuk menunjuk-nunjuk saya orang yang banyak membaca, bukan. Tetapi kita mahu pengetahuan yang kita dapat tadi dikongsikan dengan seramai mungkin pembaca. Ilmu pengetahuan, tips-tips harian, tips-tips mudah. Bagaimana untuk berfikiran besar, bagaimana untuk meletakkan sasaran harian, meletakkan matlamat yang lebih tinggi dalam urusan bisnes kita dan sebagainya. Kita kongsikan teknik ini melalui penulisan. Dan tuan-tuan dan puan, jika kita berminat, kita luaskan lagi selain menulis di blog, dan sebenarnya hasil-hasil penulisan di blog ini kita boleh jadikan buku, kita boleh bukukan. Dan saya lihat ada juga remaja-remaja kreatif yang menghimpunkan semula tulisan di blog dan menerbitkannya sendiri. Bagaimana bukan setakat berkongsi ilmu, kita juga boleh berkongsi maklumat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh setengah jam yang lalu, lebih kurang saya telah kongsikan bagaimana kita boleh membina karisma dalam diri dengan meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, meningkatkan pengetahuan kita. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan menjadi individu yang berkarisma, individu yang berpengaruh, dan kebaikan yang ada dalam diri kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.